Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ni cikgu nak ajar kamu leraian daya. So jadi katakan ada satu daya macam ni. Okay, F tarik ke sini. Kemudian kita boleh pecahkan daya ni kepada dua, paksi X dan paksi Y. Okay, so jadi kita dapat macam ni lah, paksi X, so ni paksi Y. So jadi daripada sini, so sekiranya kita nak cari untuk paksi X, so kita guna formula ni, Fx sama dengan F cos theta. Manakala untuk Fy, Fy sama dengan F sin theta. Okey. Dia bergantunglah kalau sini F ni lah. So kalau misal kata ada satu macam objek macam ni. So jadi dia turun macam ni. Okey, ni W kan. Weight. Yang ini adalah Wx dan ini adalah Wy. So jadi kita tak guna F lah, kita guna W. Ni objek. Cikgu ni saya ingatlah sikit. Jadi sebenarnya dia lurus. Okey, so jadi itu kalau misal kata sudut dia dekat sini. Okey, katakanlah sudut dia. Okey, sudut dia bukan kat sini. Dia bukan kat sini. Sudut dia dekat sini. Okey, kalau sudut dia dekat sini, kita akan tukar. Dia akan jadi sini akan jadi Fx sama dengan F sin theta. Untuk yang ni pula dia akan jadi F cos theta. Dia tukar sahaja. Okey, sama juga macam kalau saya kata objek tu macam ni lah. Katakan sini theta. So ni objek. So kat sini kita ada weight W. Okey, so yang ini adalah Wx. Kita boleh pecahkan kepada 2. Yang ini adalah Wy. Okey, so jadi macam nak cari sudut ni? Macam nak cari sudut ni? Okey. So jadi nak tahu sudut ni, okey, dia sama dengan sini. Ini sama dengan yang kat sini. Okey. So jadi sini adalah 90 darjah. Okay, katakan sini adalah sudut ni adalah katakan 40 40 sama dengan cari extra sikit. Katakan sini 30 darjah lah, katakan 30 darjah. So sini adalah 90 darjah kan. So jadi segitiga ni sama dengan 180 kan sudut pendalaman dia. So jadi ni 30 ni 90. So ni adalah balen dia adalah 50 lah kan. Jadi 90 tolak 30, so 60. Okey, so ni adalah 60. Okey, so jadi ni adalah 60 darjah lah. Okey, yang ini adalah 60 darjah. Okey. So jadi kalau saya katalah kita nak cari apa ni? Wx ni. So kalau nak cari Wx ni kita boleh guna formula ni lah. W cos theta. So jadi dia akan jadi Wx sama dengan W cos 60 darjah. Untuk Wy kita guna ni. Fy sama dengan Wy Wy sama dengan W sin 60 darjah. Hati-hatilah jangan tengok dia punya sudut. Okey, sudut dia berapa? Ini sudut dia 60. So gunakan 60 darjah. Jangan guna 30 tak? Okey, kalau nak guna 30 boleh. Tapi kamu kena guna formula yang ini. Sin theta. Okey, so itu contoh. Okey, kita tengok soalan lah. Okey. Okey, so kat sini ada satu objek. Okey, objek. Kemudian dia dalam keadaan bengkung, dia tak turun ke bawah lah, dia dalam keadaan macam ni saja, statik. Tapi ada satu tarikan kat sini, tapi tarikan tu dia tak terlalu kuat. Okey, dia tak terlalu kuat, ada tenggangan lah. Okey, tapi dia menyebabkan objek ni statik, dia tidak bergerak mana-mana. Okey, so jadi macam mana nak buat persamaan dia? So nak buat persamaan dia, okey, nak buat
persamaan koefisien ni. So jadi kita buat satu tadi. Okey, so kita kenal pasti daya yang bertindak ke atas objek ni. Okey, so jadi yang pertama dia ada satu daya ke depan ni iaitu T. Okey, kemudian kita tengok objek ni dia nak turun ke bawah ke? Dia nak turun ke bawah ke atau dia naik ke atas? Okey. So objek ni kan dia dia nak turun ke bawah kan. So dia nak turun ke bawah. So dia ada satu daya geseran. Okey. So dia ada satu daya. So jadi dia ada satu daya iaitu daya geseran. So kita letak R. Okey, so T ni tarikan daripada tali ni lah. R ni geseran friction. Daya geseran objek ni. Okey, kemudian ada lagi satu daya ke bawah ni lah iaitu Wx. Yang ke bawah ni W lah. Yang ini adalah W. Dan ini adalah W. Kita pecahkan kepada 2. Okey, so jadi kita merujuk kepada persamaan ni saja. Kita tengok atas ni saja. Tengok atas ni saja. Okey, so jadi daripada sini kita boleh dapatkan persamaan dia iaitu T campurkan dengan R tolak Wx sama dengan MA. Kenapa sama dengan MA? Daya bersih. Fnet lah, daya bersih. Okey, so jadi disebabkan objek ni tidak bergerak, dia statik. So E sama dengan sifar. So bila sifar, MA tu sama kosong. So ni kosong. So T plus R tolak Wx. So T sama dengan T plus R sama dengan Wx. Okey, so jadi macam mana nak cari Wx ni? Okey, so jadi nak cari Wx, kita nak cari sudut ni dulu. Okay, sudut ni sama dengan sudut dekat sini lah. Okey, so jadi ini 60, ini 90 darjah. Okey, so jadi tolak satu. So jadi ni kita tahu segitiga sama dengan 180. So 180 tolak 60 tolak 180 tolak 60 tolak 90 kita dapat 30 darjah. So ni 30 darjah. So ni 30. So tadi kita dah belajar dah. Wx sama dengan W cos theta. Cos 30 lah. Okey. Jangan ambil ni. Kalau kamu ambil ni jadi salah. Kita kena ambil yang ini. Boleh ambil 60. Tapi dia akan jadi apa ni? Yang tadi tu. Dia akan jadi sin theta. Yang cikgu jelaskan tadi. Ni. Kalau sudut dia dekat atas, kita kena ambil yang sini. Tapi kita tengok sudut kat sini kan, atas sebab juga ambil. So jadi tak nak keliru, kita ambil je ni sudut yang dekat cos theta dengan sin theta ni. Tapi pastikan sudut tu dekat sini lah. Jangan dekat atas. Kalau kat atas, kamu kena tukar formula dia ni. Okey. Okey, so jadi sama dengan, so jadi W sama dengan mg formula dia. Okey, mass darab dengan gravity. So mg cos 30 darjah. Okey. Okey, katakan R dibagi. R sama dengan 2 katakan 2 Newton geseran. Kemudian mass dibagi ms katakan 2 juga, 2 kg. So berapakah nilai T? Okay, nilai T. So T sama dengan mg cos theta cos 30 tolakkan dengan R. So jadi M2 darab dengan 10. G ni 10 lah nilai dia. Cos 30 tolakkan dengan 2. So tekan kalkulator je lah. Tapi kita tukar desimal, so dapat ni 17.32 Newton. Okey.
Ini kalau situasi di mana objek ni tak bergerak lah, dia statik kat situ kan. Okey. Okey, katakan sekarang ni padam ni, padam dulu. Okey, sekarang ni cikgu tarik, cikgu buat lukis barulah. Okey, cikgu lukis baru. Okey, sekarang ni kita ada satu daya lagi, satu tarikan. So T1 lah katakan tak apalah, tak T sajalah. Okey, dia tak T. Okey, so bila kita tarik ke sini, so objek ni akan bermula bergerak ke atas. Okey, so T lah ni. Okey, tarik. So T ni dengan T ni samalah. Tarik ke atas. So bila kita tarik ke atas, objek ni dia dah tak turun ke bawah lah. Okey. Macam yang tadi tu, objek turun ke bawah. Tapi dia tak turun lagi lah. Dia statik. Okey. Okey, objek ni dia bergerak ke bawah. Tapi dia belum turun lagi. So geseran dia naik ke atas. Dari geseran dia yang ke belah sini lah. Okey. Dari geseran dia. So bila dia ke bawah, dari geseran ke sini. So jadi kita kena pasti mana dari geseran dia. Okay, disebabkan objek ni nak bergerak ke atas. So daya geseran dia ke bawah lah. Okey, so R. Daya geseran dia ke bawah sebab ke atas kan. Kemudian ada satu daya iaitu WX. So ada dua daya. So, jadi bersamaan untuk yang ini, maksudnya kamu kena faham soalan tu betul-betul. Sebab persamaan ni, bila dah ada persamaan baru kamu boleh jawab soalan ni. So jadi untuk buat persamaan yang bahagian atas ni, bahagian kat sini ni, so jadi persamaan dia adalah T tolakkan dengan R dan tolakkan dengan WX sama dengan MA. Okey, so jadi disebabkan objek ni baru dia nak gerak, okey, dia daya minimum lah, kita nak cari daya tarikan minimum lah. So, jadi dia bermula dengan sifar dulu lah. So maksudnya yang paling kita mulakan dengan dia sifar dulu. So dia baru gerak. So jadi A dia adalah sifar jugalah. Okay, maksudnya sekarang kita nak cari daya tarikan atau daya yang paling minimum yang diperlukan. Melainkan dia dah cakap lah A berapa kan, dengan objeknya telah bergerak dengan kecepatan berapa. Itu dah berkata. Tapi ini kita nak cari daya minimum yang perlu dicari supaya dia belum gerak. So jadi dia baru nak gerak. So A tu dia masih sifar. Okay. So A dia masih sifar. So bila A masih sifar, so jadi ni kosong lah. Okay. So T tolak R tolak WX. So T sama dengan R plus WX. So jadi persamaan dia macam ni. Okay. So katakan cikgu so ni sama dengan R plus mg cos. Okay, katakan sini tadi sudut tadi berapa tadi cikgu ambil? 60 cikgu ambil sini 60. Katakan sini 60. So jadi kita dah cari tadi yang sini adalah sama dengan 30 darjah. Tadi cikgu explain kan yang dapat 30 tu kan. Di sini adalah 30 darjah. So R katakan okey. So jadi katakan R sama lah 2 juga So R sama dengan 2. Dan mesh sama dengan 2 juga. So masukkan dalam persamaan. So R adalah 2 plus M adalah 2 G 10. So cos 30 darjah. So 2 plus ni kena tekan kalkulator terus Okey. So tekan kalkulator. Okey, 2 tambah 2 darab 10 cos 30.
dapat 19.3 Ohm. Okey, so itu saja. Sekian, terima kasih.